Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam 2030 bersama-sama saya, Dr. January Amir. Sarawak meletakkan sasaran untuk menjadi wilayah maju dari segi prasarana, ekonomi, pendidikan dan ekonomi. Jadi dalam perkatakan hasrat untuk menjadi wilayah maju, salah satu sektor yang tidak harus diketepikan ialah bidang bahasa. Jadi untuk itu, sejak 44 tahun lalu, DBP Cawangan Sarawak telah mainkan peranan penting bagi memacu bahasa Melayu sebagai bahasa unggul tidak diketepikan. Jadi, apakah peranan DBP Sarawak, apakah kemajuan dan prestasi telah dicapainya, apakah cabarannya, apakah strategi dan pendekatan yang akan dilakukannya untuk memastikan bahasa Melayu dan bahasa Malaysia dapat terus unggul di pesada dunia. Jadi tetamu saya kali ini ialah Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak, Abang Haliman Abang Julai. Terima kasih kerana dapat hadir dalam 2030. Terima kasih Doktor kerana mengundang saya. Jadi saya nak tanya, apakah peranan DBP Cawangan Sarawak dan apakah pencapaian setakat ini? Terima kasih Dr. January. Dewan Bahasa dan Pustaka peranannya yang pertamanya adalah mengembangkan bahasa dan sastra. Yang keduanya aspek penerbitan. Yang ketiganya aspek istilah, pembentukan istilah. Dan setakat ini Alhamdulillah kita melihat bahawa apa saja yang dirancang oleh Dewan Bahasa dan Pustaka selama 44 tahun itu sudah mencapai hasrat dan harapan kita. Kerana kita melihat dari segi papan tanda, dari segi minit mesyuarat dan sebagainya, sudah menggunakan bahasa kebangsaan dengan baik. Walaupun ada kelemahan-kelemahan, tapi secara umumnya bahasa adalah digunakan dengan baik. Dan keduanya, bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Kita melihat di Sarawak ini pelbagai suku kaum di Sarawak. Jadi dengan adanya bahasa kebangsaan atau bahasa Melayu, masyarakat ini dapat disatukan menggunakan satu bahasa untuk mencapaikan maklumat dan matlamat masing-masing. Yang kedua dari segi sastranya. Dari segi sastranya kita melihat dari aspek pembangunan penulis-penulis di Sarawak. Kita melihat ramai penulis-penulis Sarawak yang hebat-hebat seperti Abizai, Jaya Ramba dan sebagainya sebagai contoh. Paul Nanggang, Jaafar Hamdan contoh. Jadi mereka ini sudah berjaya diangkat karya mereka ke peringkat yang lebih tinggi, di peringkat kebangsaan hasil usaha Dewan Bahasa dan Pustaka dengan mengadakan bengkel, seminar dan penerbitan karya-karya mereka. Jadi dua dari segi aspek bahasa dan sastra ini sudah menampakkan kejayaan dan sambutan masyarakat terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Alhamdulillah, ini yang kita lihat dan kita bangga jugalah dengan kejayaan Dewan Bahasa dan Pustaka setakat ini, khususnya di Sarawak ini, Doktor. Ya, yang Dewan Bahasa dan Pustaka itu, orang sering melihat dari segi bahasanya. Pustaka itu apa sebenarnya? Ya, menarik Doktor January. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau kita melihat bahasa itu, maknanya Dewan Bahasa ini akan fokus kepada pembangunan dan pengembangan bahasa. Pustakanya adalah pustaka bangsa yang berkaitan dengan penerbitan, berkaitan dengan manuskrip, berkaitan dengan kearifan tempatan di Sarawak. Itu semua sebenarnya peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Bukan sahaja pada aspek bahasanya, tapi di aspek seni, budaya dan cara hidup masyarakat itu juga menjadi peranan Dewan Bahasa untuk dipugar, digali dan akhirnya diterbitkan, dimasyarakatkan. Ini juga peranan penting Dewan Bahasa dan Pustaka yang ada kalanya masyarakat mungkin terlepas pandang terhadap fungsi peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini juga satu elemen cukup penting, iaitu pustaka itu sendiri. Saudara Abang dah dalam terbabit dengan Dewan Bahasa ini selama 28 tahun. Ya, betul. Saya sendiri pun lebih 30 tahun. Okey. Setelah memantau dan melihat perkembangan DBP ini. Secara khusus, apa langkah-langkah untuk memastikan para penulis kita, khususnya penulis muda ini dapat ditingkatkan dari segi bakat mereka? Okey. Dewan Bahasa dan Pustaka dalam perancangan kita memang memberi tumpuan kepada penulis muda ini kerana mereka ini sangat penting, kerana mereka mempunyai pemikiran yang luas, mereka mempunyai idea-idea yang baru. Jadi sekarang ini sudah ramai penulis-penulis baru yang kita cuba angkat melalui bengkel dan sebagainya. Kita juga bekerjasama dengan Persatuan Polis kerana mereka ini juga dekat dengan penulis-penulis muda ini. Jadi karya-karya penulis muda ini sebaik mungkin Dewan Bahasa akan menyalurkannya kepada media-media lain, khususnya media-media ataupun majalah yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Di Sarawak ini kita ada ruangan wadah bahasa dan sastra dan yang indah itu bahasa. Ini salah satu saluran untuk kita mengangkat karya-karya penulis muda. Yang kedua, majalah-majalah seperti Dewan Sastra dan Dewan Tunas Cipta.
kita seboleh mungkin akan membimbing penulis muda ini dan membaik pulih karya-karya mereka ini supaya karya-karya mereka ini akan diangkat. Kerana pemikiran penulis muda ini sangat baik, lain dari pemikiran kita. Dengan idea-idea baru, dengan adanya pembangunan teknologi, IR 4.0 dan sebagainya. Mereka ini nampak benda-benda begini begitu ke hadapan. Jadi mereka ini haruslah diangkat, karya-karya mereka, dan itulah peranan kita, dan alhamdulillah setakat ini sudah ramai penulis muda yang berjaya kita ketengahkan. Ya, baik. Kita ada Sarawak ini ada anugerah penulis Sarawak, anugerah sastra. Ya. Jadi bagaimana perkembangan semasa untuk anugerah sastra Sarawak? Baik. Anugerah sastra ini merupakan salah satu usaha kita untuk menghargai atau penghargaan pada penulis Sarawak. Dan tahun ini insya-Allah kita akan menganugerahkan penerima yang ke-15 ya. Pada mungkin insya-Allah selepas hari raya nantilah kalau kita dapat tarikh itu. Dan sepanjang anugerah ini ya, kita melihat peranan dan kesan daripada anugerah ini cukup baik ya. Kita berjaya mengangkat nama-nama tersohor, penulis tersohor di Sarawak ini, kemudian kita mengetengahkan mereka dengan penulis-penulis muda, supaya penulis muda ini melihat bagaimana sumbangan penulis-penulis ini kepada pembangunan masyarakat, kepada pemikiran, gaya hidup dan sebagainya. Jadi saya yakin dan percaya anugerah sastra negeri Sarawak ini telah memberi banyak kesan positif, khususnya kepada masyarakat dan juga kepada belia-belia inilah, supaya mereka terus bersemangat untuk menghasilkan karya, meluahkan fikiran mereka, dan karya itu dapat membimbing dan memberi suatu horizon baru kepada masyarakat. Baik, satu daripada bidang penting yang turut diberi perhatian oleh BPP ialah bidang penerbitan. Dari segi penerbitan, bagaimana pencapaiannya setakat ini? Okey, dari segi penerbitan, sasaran dan harapan kita adalah untuk mengetengahkan seramai mungkin penulis-penulis yang hebat di Sarawak. Setakat ini saya ingat hampir 50% penulis-penulis yang mapan di Sarawak ini sudah menghasilkan antologi sendirian. Dan karya mereka ini bila diterbitkan, kita akan bengkelkan, kita akan bicarakan supaya kita dapat melihat pemikiran mereka itu, ya, pemikiran yang hebat-hebat itu untuk dikongsikan kepada masyarakat, dan ini juga menunjukkan betapa kehebatan penulis ini menghasilkan idea. Baik, abang, kita berhenti rehat. Kita akan lebih lanjut selepas ini. Okay. Kita rehat untuk seketika. Okey. Baik, saudara abang. Ya. Sebelum rehat tadi kita ada menyentuh secara ringkas tentang peranan bahasa. Dapat saudara huraikan apakah peranan bahasa Melayu, bahasa Malaysia dalam konteks Sarawak khususnya? Ya. Di Sarawak kita melihat kita ada lebih 30 suku kaum yang pelbagai. Jadi untuk berkomunikasi dengan baik dan difahami oleh suku kaum, maka kita harus ada satu bahasa, iaitu bahasa Melayu atau bahasa kebangsaan itu, untuk memudahkan mereka berkomunikasi antara satu sama lain. Ini melihat kepada pengalaman. Pengalaman saya berada di di Bakun, di mana suku kaum itu suku kaum Punan. Mereka tidak boleh berkomunikasi dengan suku kaum lain. Dan dalam konteks itu saya melihat para pelajar berhubung antara satu sama lain menggunakan bahasa Melayu yang standard. Jadi ini menunjukkan pembuktian bahawa bila kita menggunakan satu bahasa yang standard, maka mudah untuk berbagai kaum ini berkomunikasi, berinteraksi. Ya. Sebab itu saya katakan dalam semua negara yang merdeka, dia harus ada satu bahasa yang boleh difahami oleh semua suku kaum. Ya? Ini saya lihat peranan bahasa kebangsaan ini memang cukup penting untuk menyatu padukan masyarakat, untuk memudahkan masyarakat berkomunikasi antara satu sama lain. Ini penting. Bayangkan kalau kita berkomunikasi dengan bahasa masing-masing, memang kita tidak akan faham. Macam itik dan ayam. Macam itik dan ayam, itu satu. Yang kedua, masyarakat suku kaum tertentu, mungkin mereka akan megah dengan bahasa mereka masing-masing, ya, masing-masing nak mengutamakan bahasa masing-masing kan. Tapi bila kita ada satu bahasa kebangsaan, insya-Allah maka suku kaum lain akan mengorbankan sedikit penggunaan bahasa-bahasa suku ini dan menggunakan bahasa kebangsaan untuk memudahkan komunikasi. Ini saja matlamatnya. Apa antara aktiviti ataupun program yang dilaksanakan oleh DBP Cawangan Sarawak untuk pastikan bahasa Malaysia ini dapat menyerap ke akar umbi? Okey. Sebenarnya banyak kegiatan yang kita adakan. Kita sebenarnya pendekatan DBP kita tak boleh menggunakan pendekatan penguasaan. Memang kita ada Akta Bahasa Kebangsaan 152. Tapi dalam konteks masyarakat ini kita haruslah peranan DBP ini semacam berdakwah.
Ya. Kita akan memberi ceramah, kita akan memberi taklimat, dalam bengkel-bengkel kita selitkan betapa pentingnya penggunaan satu bahasa ini untuk menyatu padukan bangsa dan juga untuk menunjukkan imej negara Malaysia yang merdeka, satu bahasa kebangsaan. Ya. Jadi sebab itu masyarakat harus faham, ya. Kita bukan menidakkan bahasa-bahasa lain. Masyarakat bolehlah menggunakan atau belajar apa-apa bahasa termasuk bahasa Inggeris. Tetapi haruslah menguasai bahasa Melayu atau bahasa kebangsaan ini dengan baik supaya kita boleh berkomunikasi dan menyampaikan maklumat dengan lebih jelas dan difahami dan dapat kita bersama-sama membangunkan negara ini dengan matlamat dan pemahaman yang sama. Okey, baik. Dalam usaha untuk memastikan bahasa Malaysia ini diterima dengan baik dalam kalangan 30 suku kaum di Sarawak ini, pasti DBP berdepan dengan tantangan atau cabaran yang hebat. Ya, betul. Dia kalau kita lihat tentangan ini, kita tak boleh melihat sebagai tentangan ataupun halangan. Kita melihat dia sebagai cabaran. Inilah yang menguatkan lagi kita dengan mengadakan pelbagai aktiviti dan pendekatan-pendekatan baru untuk supaya masyarakat ini dapat menerima penggunaan bahasa kebangsaan ini. Salah satu strategi kita dalam menggunakan kita bersinergi dengan setiap jabatan. Maknanya DBP sekarang ini kita tak bergerak hanya bersama-sama persatuan, tapi kita mengadakan aktiviti kita dengan jabatan-jabatan lain, NGO, agensi apa saja agensi, supaya mereka faham fungsi dan peranan bahasa kebangsaan itu kepada masyarakat dan juga bagaimana bahasa itu berperanan dapat membantu membangunkan negara kita. Jadi strategi yang paling jelas sekarang ini kita harus menyebarluaskan, memberi pemahaman kepada masyarakat. Yang keduanya mengadakan sinergi kerjasama dengan semua jabatan supaya mereka dapat membantu kita memahami hasrat dan harapan kita, iaitu kita menggunakan satu bahasa kebangsaan, satu untuk menyatu padukan masyarakat, yang kedua untuk sama-sama mencapai pembangunan negara kita ini. Saudara abang, ada dakwaan atau kritikan menuduh ataupun mendakwa bahawa DBP gagal untuk memastikan bahasa Malaysia ini diterima dengan baik atau gagal membabitkan golongan bukan Melayu, bukan Melanau dan sebagainya. Sejauh mana ini betul? Itu soalan yang menarik, Doktor. Okey, sebenarnya tuduhan ini adalah tidak tepat. Ya. Dalam konteks hubungan antara masyarakat di Sarawak, ya, kita sebenarnya mendapat sambutan yang cukup baik dalam kalangan masyarakat di Sarawak. Kerana pendekatan DBP sekarang ini, kita bukan hanya menerbitkan buku dalam bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Kita juga mengusahakan penerbitan-penerbitan yang mengangkat bahasa sukuan di Sarawak. Sekarang ini kita sudah menerbitkan kosakata, ya? Kosakata dan juga kamus bahasa-bahasa sukuan. Contohnya kamus Melanau Muka, kamus Iban, kamus daftar kata Kedayan, dan sekarang ini kita usaha untuk kamus Kedayan. Jadi dengan kata lain bahawa DBP ini kita bukan sahaja menumpukan kepada pembangunan dan pengembangan bahasa kebangsaan, tetapi kita yakin dan percaya apabila kita berusaha membuat pendidikan dan penerbitan bahasa-bahasa sukuan ini, bahasa-bahasa sukuan ini akan diangkat menjadi salah satu bahasa yang boleh melengkap bahasa kebangsaan. Contoh misalnya Jerayawara, Randau, Ruai, ini semua bahasa Iban, dan Jerayawara bahasa Melayu Sarawak sudah diserap dan diterima. Jadi dengan kata lain bahawa kalau tuduhan itu mengatakan DBP gagal, sebenarnya DBP sudah berjaya mengangkat bahasa-bahasa sukuan ini menjadi salah satu bahasa dalam bahasa yang standard. Ini satu pencapaian, saya rasa pencapaian cukup baik, dan terima kasih kepada masyarakat khususnya di Sarawak yang terus memberi kerjasama kepada DBP, khususnya apabila kita mengusahakan kerja pendidikan, mengkaji bahasa-bahasa sukuan di Sarawak, khususnya bahasa-bahasa yang semakin pupus di Sarawak. Ini salah satu tumpuan Dewan Bahasa di Sarawak ini untuk mengangkat bahasa sukuan ini. Ya. Bagaimana pula langkah untuk memastikan suku kaum lain terbabit dalam aktiviti sastra dan bahasa yang dijalankan oleh DBP? Oh, ini cukup menarik, ya. Memang satu cabaran, bukan satu halangan lah, ya. Kita sekarang ini mendekati, kerana kita yakin setiap suku kaum ini dia ada persatuan-persatuan tertentu, ya. Kita menggunakan persatuan-persatuan ini, mendekati persatuan ini untuk melibatkan mereka, memaklumkan mereka apa saja kegiatan yang kita adakan. Dan alhamdulillah setiap kegiatan yang kita adakan, kita akan melibatkan suku kaum. Ini peranan yang diberi tumpuan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka supaya setiap kegiatan Dewan Bahasa ini akan melibatkan suku kaum khususnya di Sarawak ini. Setakat ini bagaimana sambutannya? Alhamdulillah, setakat ini apabila diundang, apabila kita minta mereka terlibat sama, memang
mereka akan memberi kerjasama yang hebat. Khususnya apabila kita membuat kajian-kajian. Ini salah satu kegiatan jugalah. Kajian yang melibatkan suku kaum. Jadi mereka akan seronoklah bahawa bahasa mereka, budaya mereka diambil berat oleh Dewan Bahasa. Ini salah satu pendekatan kita. Jadi dengan demikian, bila kita ada mengadakan aktiviti sastra dan sebagainya, kita akan panggil rakan-rakan ini untuk terlibat sama. Dengan demikian untuk kita memastikan yakin bahasa ini terus dapat dipacu, dapat membabitkan semua suku kaum di Sarawak. Jadi betul. Saudara Ini Abang hasrat kita kita. perkatakan perkara ini lebih lanjut, khususnya tentang kearifan tempatan selepas rehat. Boleh. Anda sedang mengikuti 2030. Tetamu saya kali inilah Abang Haliman Abang Julai, pengarah DBP Cawangan Sarawak. Saudara Abang, kita menyentuh tentang kearifan tempatan. Apa maksudnya kearifan tempatan itu sebenarnya? Sebenarnya strategi Dewan Bahasa dan Pustaka sekarang ini, kita bukan sahaja melihat kepada aspek bahasa, tetapi kita harus juga memberi tumpuan terhadap kearifan tempatan di Sarawak ini. Kalau dia banyaklah kearifan tempatan, tapi yang kita jelas kearifan ini adalah keunggulan, kemahiran yang unik pada suatu tempat, dan tempatan itu adalah tempat kawasannya. Jadi dengan demikian, kami di DBP Cawangan Sarawak ini memfokuskan kepada kearifan tempatan, maknanya kemahiran-kemahiran yang ada di dalam kalangan suku kaum di Sarawak yang ini penting dirakamkan. Betul. Ya. Jadi dengan demikian, kami membuat kajian terhadap bahasa sukuan, salah satu kearifan tempatan. Yang keduanya dari segi kemahiran. Misalnya dari segi ekologi sekalipun ataupun dari segi haiwan. Contohnya ikan empurau. Di Sarawak ini kita lihat ikan empurau ini tak dapat di negeri lain. Memang mungkin di negara lain. Di negara lain pun ada, tapi hanya di Kuching, di Sarawak. Jadi kami mengadakan kerjasama dengan Jabatan Pertanian untuk membuat kajian tentang ikan empurau ini, kerana bila kita mengkaji ikan ini, kita akan mengkaji masyarakatnya, kita akan mengkaji kehidupannya, kita akan mengkajikan bahasanya. Jadi dia ada kaitan di situ. Jadi kita bekerjasama dengan Jabatan Pertanian, insya-Allah kita buat kajian dan akhir nanti akan diterbitkan, dan bahan ini nanti akan tersebar luas insya-Allah kepada masyarakat. Dengan demikian kita dapat mewujudkan nilai ekonomi terhadap bahasa sukuan ataupun budaya tempatan itu. Selain daripada itu, kita melihat di Sarawak juga cukup terkenal dengan keringkam. Keringkam. Setakat ini mungkin ada kajian terhadap keringkam, tapi dia memfokuskan hanya kepada ukiran dan sebagainya. Tapi di Dewan Bahasa kita bukan saja melihat kepada penciptaan kain itu, tapi kita melihat kepada budaya, cara hidup, bahasa. Ini yang kita angkatkan. Jadi maknanya Sarawak ini cukup unik. Maka kearifan tempatan ataupun kemahiran di Sarawak ini haruslah kita pugar, kita gali supaya kemahiran dan kepintaran yang ada khusus di Sarawak ini dapat kita ketengahkan, sama ada melalui percetakan, seminar dan sebagainya. Ini tujuan kita supaya masyarakat di Sarawak ini dapat dikenali oleh masyarakat luar dengan lebih hebat lagi. Ini salah satu tumpuan kita terhadap kearifan. Baik, saya nak tanya secara khusus, apa sumbangan atau peranan dimainkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak khususnya dalam menyumbang ke arah mendokumentasikan kearifan tempatan? Baik, saya sebenarnya berterima kasih dengan Kerajaan Negeri Sarawak. Sepanjang penglibatan ataupun DBP di Sarawak ini, walaupun kita melihat bahasa Inggeris agak dominan di Sarawak, tetapi sebenarnya Kerajaan Sarawak cukup menyokong apa saja aktiviti di Dewan Bahasa dan Pustaka, dan memberi dana yang cukup hebat sebenarnya. Dana itu kita gunakan untuk penerbitan juga, penyelidikan dan juga aktiviti lain. Dan saya yakin dan percaya Kerajaan Sarawak telah banyak membantu Dewan Bahasa dan Pustaka, khususnya untuk kita menerbitkan karya-karya dan juga mengangkat kearifan tempatan di Sarawak ini. Walaupun kita melihat ada juga jabatan-jabatan yang membantu kita secara langsung, misalnya Majlis Seni, Jabatan Kebudayaan dan sebagainya, mereka juga membantu kita secara langsung. Tapi dari segi dana itu memang dari kerajaan negeri yang boleh membantu kita dan memudahkan kita untuk menerbitkan karya dan sebagainya. Ini kita berterima kasih. Dari segi kearifan tempatan untuk suku kaum yang 30 suku kaum ini tentu amat penting untuk DBP memastikan kosakata ini dirakamkan kemudian dimasukkan dalam kamus besar. Jadi setakat ini bagaimana sambutan ataupun pencapaiannya? Baik, yang saya dah telah sebut tadilah, sekitar 5 suku kaum dah kita terbitkan dari segi kosakata dan kamus.
Dan alhamdulillah kita apabila kita menerbit buku ataupun kamus ini, suku kaum itu menyambut baik usaha itu, ya. Itu dari segi suku kaum tertentu memang kita akan rasa bangga. Misalnya kalau melalui Sarawak, kamus melalui Sarawak diterbitkan, memang kita akan bangga. Itu satu. Yang kedua, mereka ada usaha untuk menyebarluaskan maklumat itu pada rakan-rakan yang lain dan berhampiran. Jadi sebab itu dari kajian kita melihat bahawa penerbitan daftar kata dan kamus suku kaum ini telah mendapat sambutan yang cukup baik. Dan juga kita sedang berusaha sekarang ini untuk menyebarluaskan maklumat-maklumat ini melalui maya, ya, secara digital, ya. Kerana kami di Dewan Bahasa dan Pustaka juga sudah ke arah pendigitalan penerbitan. Jadi ini salah satu kaedah supaya karya-karya ataupun kamus, daftar kata sukuan ini dapat disebarluaskan di seluruh dunia, insya-Allah, ya. Jadi dengan demikian kita yakin dan percaya penyelidik, pengkaji, pecinta bahasa yang berada di luar sana, mereka akan berminat untuk mengkaji seterusnya, ya, khususnya bahasa-bahasa sukuan di Sarawak ini. Saya yakin dan percaya dengan itu. Dalam memastikan DBP dapat menjayakan projek ini, selain daripada pegawai DBP, siapa lagi yang terbabit dalam usaha untuk memastikan usaha ini dapat dijayakan? Baik, kita sebenarnya DBP ini memang kita kalau mengharapkan pegawai kita saja, kita memang tak mampu melaksanakan kerana Sarawak ini cukup luas. Alhamdulillah kita mempunyai sinergi yang cukup baik. Kita juga bekerjasama dengan universiti, dengan pensyarah-pensyarah, dengan NGO dan sebagainya. Mereka inilah yang membantu kita menjadi salah seorang daripada jawatankuasa yang kita bentuk. Sama ada jawatankuasa bahasa sukuan, sama ada jawatankuasa istilah sukuan. Mereka ini membantu kita memberi input, kepakaran. Kerana jadi maknanya DBP ini sebagai urus dia. Jadi maknanya pensyarah-pensyarah, guru-guru yang mahir aspek bahasa dan sebagainya, mereka akan membantu kita dan kita akan mewujudkan satu kelompok jawatankuasa atau mengadakan bengkel untuk melaksanakan perancangan kita tadi. Kalau dapat dijelaskan, dikongsikan, apakah bahasa lain yang akan dirakamkan selepas ini? Bahasa yang paling dekat yang kita usahakan adalah kamus Kedayan. Daftar kata dah ada, sekarang ini kamus Kedayan. Kemudian yang keduanya kamus Melanau Oya, ya, yang itu telah diusahakan, dan ada beberapa lagi lah suku kaum yang sedang dibengkelkan kerana dalam proses penerbitan kamus dan kosakata ini dia bukanlah mudah. Kita duduk siap tak. Jadi dia akan memakan masa mungkin dalam setahun, 2 tahun, ya, bahan tu dah siap, itu bahannya. Kemudian ada proses penerbitannya, ya. Jadi kita tambah lagi mungkin insya-Allah proses pendidikannya dalam 1 tahun. Makna proses penerbitan 1 tahun, mungkin dalam 2 tahun insya-Allah kita akan dapat menerbitkan kosakata dan kamus. Mungkin kamus lambat sikitlah, kosakata insya-Allah akan cepat. Kalau dalam bidang sastra ada penghargaan, pengikhtirafannya. Ya. Apa bentuk penghargaan untuk aktivis bahasa? Baik, dalam Anugerah Sastra Negeri Sarawak, kita ada satu anugerah khusus untuk penggiat bahasa yang disebut sebagai Anugerah Bahasa. Yang ini mengiktiraf mereka yang sama ada ketokohannya dan segi penglibatannya yang kita angkat sebagai salah seorang penerima Anugerah Sastra Negeri Sarawak dalam kategori bahasa. Dan setakat ini saya ingat dah berapa orang lah. Salah seorang mungkin Dr. Jenidi. Ya, jadi maknanya inilah usaha kita untuk mengiktiraf bukan saja yang mahir menulis, tetapi mereka yang banyak menyumbang tenaga pemikiran dari aspek pembangunan bahasa di Sarawak ini. Baik, isu bahasa ini isu yang sangat menarik. Apakah langkah ke depan, the way forward bahasa, kita perkatakan selepas rehat. Kembali selepas ini. Baik, saudara abang. Ketika Sarawak hendak muncul sebagai wilayah maju, pastinya bahasa juga mainkan peranan penting. Jadi, apa langkah ke hadapan, strategi ataupun agenda utama yang dilakarkan ataupun digariskan oleh DBP bagi memastikan bahasa Malaysia ini dapat muncul sebagai salah satu bahasa yang diterima baik, dapat mainkan peranan penting dalam semua sektor di Sarawak ini? Baik, dalam perancangan strategik DBP 2001 dan 2025 ada 3 elemen utama yang kita bagi tumpuan. Yang pertama iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Yang kedua bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, dan yang ketiga bahasa Melayu sebagai bahasa ekonomi. Ya.
Bahasa Melayu sebagai bahasa negara kita sudah lihat dan kita dah usahakan dan tercapai ya. Dan mungkin ada beberapa strategi yang perlu kita perbaiki ya. Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Ini pun sebenarnya sudah menampakkan keupayaan bahasa Melayu di universiti dan sebagainya. Digunakan dalam sistem pendidikan dalam sistem negara pendidikan. dari sekolah rendah sampai ke universiti. Betul. Ya. Nampaknya kita perlu perbaiki sajalah, yang mana kurang kita tambah. Tapi yang lebih menarik sekarang ini adalah bahasa Melayu sebagai bahasa ekonomi. Bagaimana kita nak meletakkan bahasa Melayu itu boleh mendatangkan hasil kepada masyarakat ataupun pengguna bahasa Melayu. Ya. Jadi salah satu kaedahnya yang saya sebut tadi, ya, iaitu bagaimana kita cuba mengangkat bahasa-bahasa sukuan ini. Ya. Kita di Sarawak ini cukup banyak bahasa sukuan yang boleh kita ketengahkan. Ya. Jadi dengan mengangkatkan bahasa sukuan ini, kalau aspek di Sarawak lah, kita mengangkat bahasa sukuan ini ke peringkat yang lebih tinggi dan dapat difahami oleh masyarakat di luar misalnya, mereka mungkin boleh mendapat maklumat lanjut terhadap bahasa sukuan ini dan boleh menjadikan bahasa sukuan ini bahasa-bahasa yang boleh dijual, boleh jadi menjual produk dan sebagainya menggunakan bahasa-bahasa sukuan. Ini satu elemen yang kita rasa yang kita boleh ketengahkan menjadikan bahasa Melayu itu sebagai ada nilai-nilai ekonomi. Selain daripada itu, kita melihat bahawa iklan-iklan misalnya, sebenarnya kita boleh menggunakan iklan, menggunakan bahasa Melayu yang baik dan berkesan. Ya? Bukan saja bahasa Inggeris. Kita ada banyak bahasa-bahasa Melayu, contoh misalnya jom, itu pun bahasa Melayu. Juga menarik sebenarnya. Hanya kita kurang mengetengahkan keupayaan dan kehebatan bahasa Melayu. Dan sekarang ini, itulah tumpuan kita. Kita cuba mengetengahkan kehebatan bahasa Melayu, keunikan bahasa Melayu, kepelbagaian bahasa Melayu itu untuk dimanfaatkan oleh industri-industri ekonomi supaya mereka dapat meningkatkan lagi ya, penjualan mereka dengan memandangkan masyarakat sekarang ini sudah hidupnya dengan mewah, sudah ada maknanya pendapatan yang hebat. Jadi saya yakin dan percaya dengan adanya bahasa-bahasa yang baik, bahasa yang indah ini, mereka boleh mempengaruhi masyarakat untuk membeli produk-produk tertentu. Ini cuba kita bagi tumpuan. Bagaimana dengan kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan untuk memastikan iklan-iklan papan tanda itu juga menggunakan bahasa Melayu? Okey, ini soalan yang cukup menarik. Ya. Memang untuk makluman, DBP ini kita mempunyai kuasa, bukan penguasa tanah, tapi kami mempunyai kuasa untuk menasihat saja. Ya. Dan pihak berkuasa tempatan mempunyai kuasa untuk menguatkuasakan sama ada meletakkan papan tanda, memulai lesen dan sebagainya. DBP sebagai pendakwah ini kami sentiasa mendekati pihak berkuasa tempatan untuk menjelaskan fungsi dan peranan bahasa Melayu itu. Ya. Walaupun demikian memang ada beberapa halangan, tapi secara umumnya kita melihat papan tanda di Sarawak ini khususnya banyak sudah menggunakan bahasa Melayu. Ya. Walaupun ada yang kurang menepati cita rasa ataupun tata bahasanya, tapi kita secara berperingkat akan memberi maklumat, teguran dan sebagainya. Ini usaha DBP. Kita akan sentiasa menegur. Misalnya pihak bank menghantar surat dalam bahasa Inggeris kepada DBP, bayangkan. Okay. Jadi, apa reaksi DBP? Kami terus saja menulis surat kepada pihak bank itu menyatakan bahawa apabila berurusan rasmi hendaklah menggunakan bahasa kebangsaan. Ini asas kita. Jadi secara teguran yang baik itu, teguran besar, insya-Allah dia akan mungkin lebih terasa. Tapi kalau kita menegur dengan meletakkan akhta dan sebagainya, ini saya rasa mungkin satu pendekatan yang agak drastik. Ya. Jadi kita menggunakan pendekatan berhemah, hanya memberi teguran secara baik dan menjelaskan bahawa setiap urusan rasmi itu haruslah menggunakan bahasa kebangsaan. Ini pendekatan kita dengan harapan masyarakat dapat menerima ya bahawa bahasa Melayu itu sebagai bahasa kebangsaan haruslah digunakan secara meluas khususnya dalam urusan rasmi ini. Ya. Dari segi penerbitan, apa pula langkah ke hadapan untuk kita memastikan jumlah buku atau penerbitan di Sarawak ini khususnya berkaitan dengan kearifan tempatan ini dapat terus dilonjakkan jumlahnya? Okey. Sebenarnya kalau kita melihat proses penerbitan buku DBP sendiri itu, ya dia terlalu banyak proses. Dia ada jawatankuasa editorial, jawatankuasa penerbitan dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang ini sudah disingkatkan. Maknanya setiap manuskrip itu hanya perlu melalui jawatankuasa editorial. Ya. Jawatankuasa itu ada kuasa di situ. Maknanya sekarang kita cuba memendekkan tempoh penerbitan. Satu. Yang kedua, kita seboleh mungkin bekerjasama dengan penulis. Maknanya penulis bukan menghantar manuskrip sahaja kepada kita, tetapi
penulis itu sendiri sudah ada kajian pasarannya, sudah melihat potensi terhadap manuskripnya. Dengan demikian, tugas di dalam bahasa ini tidaklah perlu membuat pendidikan kajian pasaran lagi. Ini salah satu pendekatan mana yang pertama kita akan memendekkan tempoh penerbitan. Berapa pendek itu? Berapa singkat? 9 bulan. 9 bulan. Dan itu dapat diberi jaminan. Sekarang ini sebab ada tuduhan mengatakan penulis menunggu begitu lama. Mungkin kesilapan dari segi tarikh itu. Kerana kita katakan 9 bulan apabila kita bersetuju untuk menerbitkannya. Maknanya proses-proses lain, proses misalnya kita hantar balik kepada penulis untuk pembetulan, itu tidak dikira. Kita hanya mengira apabila manusia itu sudah bersih. Maknanya kita uruskan penyuntingan saja. Jadi maknanya kita dah setuju untuk menerbit. Yang itu dapat diusahakan dalam tempoh 6 bulan, insya-Allah. Secara khusus, apa keuntungan kalau seseorang penulis menerbitkan dengan DBP berbanding dengan penerbit lain di luar? Baik. Satu, jenama DBP. Ya. Kerana DBP ini memang kita menjaga dari segi kualiti bahasa, dari segi kandungan, dari segi maklumat yang kita memang kita jaga. Itu satu. Yang kedua, dari segi royaltinya, ya, royalti kepada penulis. Ya. Kita memberi sekitar 10 ke 12% kepada penulis. Yang ketiga, dari segi hak cipta. Kita cukup menjaga hak cipta penulis. Contoh misalnya sekarang ini kita mengangkat novel ke layar TV, ya, drama dan sebagainya. DBP bekerjasama dengan penulis dan menjaga supaya satu kadar patut diberi kepada penulis. Ini salah satu keistimewaan apabila penulis itu menerbit kepada DBP ke DBP kerana kita cukup menjaga penulis setakat ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, saudara abang, dalam 1 minit secara ringkas, apa harapan saudara abang terhadap bidang bahasa dan sastra serta penerbitan di Sarawak? Baik. 60 saat. Baik, saya mengharapkan, ya, masyarakat khususnya, ya, akan terus bekerjasama dan memberi sokongan kepada apa saja usaha yang untuk mengangkat martabatkan bahasa kebangsaan ini. Yang satu. Yang kedua, untuk sastra kita mengharapkan lebih ramai remaja kita dapat melibatkan diri dengan aktiviti sastra ini kerana mereka merupakan generasi yang akan membentuk masa hadapan, ya. Dan ketiga, untuk penerbitan kita akan mengusahakan satu, tempoh itu kalau boleh kita akan pendekkan. Kedua, kita akan mendapat manuskrip yang cukup baik. Maknanya bukan manuskrip yang dihantar saja untuk menerbitkan karya mereka, tidak. Tapi mereka ada pemikiran dan gagasannya besar untuk dikongsikan dengan masyarakat. Ya. Menuju ke arah 2030, kita berharap DBP dapat main peranan untuk memacu bidang bahasa, sastra dan penerbitan di Sarawak. Dengan itu, terima kasih saudara abang. Terima kasih. Sekian saja, hingga jumpa lagi minggu depan.